seterusnya, sumbangan yang seterusnya, beliau telah memperkenalkan slogan Budi Bahasa Budaya Kita yang menjadi ikutan generasi kini dalam memupuk nilai-nilai murni serta semangat kemasyarakatan dalam diri masing-masing. Okey, ini antara sumbangan Dato' Dr. Nik Safiah Karim. Okey, seterusnya dalam bidang pendidikan. Okey. Profesor Emeritus Dato' Dr. Nik Safiah Karim juga ada mengulas mengenai penjenamaan semula program Permata Negara, iaitu Permata yang diasaskan oleh Datin Seri Rosmah Mansor dan ingin dijenamakan semula pertukaran nama kepada Genius. Namun pertukaran tersebut Datuk Dr. Nik Safiah Karim berpendirian bahawa nama Permata sudah natural, tanpa sedikit pun memberi gambaran kecenderungan terhadap mana-mana pihak, sehingga kerajaan perlu menukarkannya dan tidak sepatutnya penjenamaan semula program itu ditukar dengan nama bahasa Inggeris yang hanya menunjukkan kemiskinan bahasa Melayu semata-mata. Jadi, Datuk Dr. Nik Safiah Karim menjelaskan bahawa Datuk Dr. Haji Awan Sarian. Beliau telah dilahirkan di Pontian, Johor pada 20 Oktober 1953. Pendidikan beliau di peringkat tinggi. Yang pertama ialah di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam ijazah sarjana muda persuratan dan ujian dan diplomatik pendidikan. Seterusnya beliau menyambung pengajian di Universiti Melaya dalam ijazah sarjana sastra dan bidang linguistik dan ijazah kedoktoran falsafah dalam bidang falsafah pendidikan bahasa. Hasil tulisan yang beliau telah hasilkan seperti berpuluh buku ilmiah, buku umum dan kamus dan ratusan makalah ilmiah, kamus dan pelbagai jurnal, majalah dan akhbar yang telah dihasilkan beliau. Manakala dari kertas kerja, beliau telah menghasilkan lebih daripada 100 kertas kerja yang melibatkan kertas kerja dalaman ataupun luar negara. Antara negara yang beliau telah terbitkan kertas kerja ialah Australia, Belanda, Jerman, Perancis, Republik Rakyat Cina, Indonesia, Thailand, Brunei Darussalam, Singapura dan Kemboja. Ini antara buku-buku yang dihasilkan oleh beliau. Ini hanya separuh sahaja. Yang pertama, Kesantunan Bahasa yang telah dihasilkan di Beijing Ford Students University pada tahun 2009. Seterusnya ialah buku Mencari Makna Diri Melayu, Renungan untuk Bangsaku yang telah dihasilkan pada 2009 juga. Yang seterusnya Falsafah dan Logika Bahasa Melayu pada 2007. Perkembangan Falsafah Bahasa dan Pemikiran dalam Linguistik pada 2007 juga. Yang kelima, Kesantunan Berbahasa yang dihasilkan di Dewan Bahasa dan Pustaka pada 2007. Yang keenam, Tertib Pengaram juga dihasilkan melalui Dewan Bahasa pada 2007. Dan banyak lagi kajian atau buku yang telah dihasilkan oleh beliau. Seterusnya, penglibatan atau pendapat beliau dalam aspek pembelajaran PPBM, iaitu pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Beliau telah menjadi salah seorang jurucakap Majlis Perundangan Melayu. Beliau menyatakan PPSMI disahkan program yang salah dan gagal dari segi dasar, matlamat dan pelaksanaannya, kerana penggunaan pelaksanaan program PPSMI telah menyebabkan bahasa Melayu dipandang
tidak begitu tinggi oleh generasi kini. Kajian empirikal membuktikan kemahiran bahasa Inggeris tidak bertambah baik dan sebenarnya prestasi pelajar dalam sains dan matematik juga menurun. Itu pendapat beliau. Beliau juga menjadi salah seorang penasihat Persatuan Linguistik Melayu. Beliau berpendapat Malaysia wajar untuk mencontohi negara Jerman, China, Perancis, Korea Selatan dan Jepun, di mana mereka lebih menggunakan bahasa ibunda mereka dalam pendidikan, tidak menggunakan bahasa-bahasa seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa kedua bagi mereka. Ini telah dinyatakan pada tarikh 19 Mac 2020. Seterusnya, pandangan beliau dalam menangani kemeluk bahasa. Boleh tengok dalam laman web DBP. Klik web DBP untuk kalau nak baca lebih lanjut pendapat-pendapat beliau mengenai bahasa Melayu kini. Untuk mengatasi masalah bahasa kini, beberapa aspek telah beliau katakan dalam artikel yang diperkatakan oleh beliau ini. Pertama ialah dasar negara itu sendiri. Beliau menyatakan pendapat bahawa kita seharusnya lebih mengutamakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan untuk dijadikan dasar dalam negara kita dan asas protokol kerajaan untuk majlis-majlis dan juga acara rasmi negara, meliputi hubungan dengan pemimpin dan perwakilan negara lain. Kita menggunakan bahasa kita sendiri, bahasa Melayu kita dalam perhubungan rasmi dengan negara-negara luar. Dengan cara itu bahasa Melayu ni lebih dikenali di luar negara. Seterusnya, penegasan beliau juga, beliau menyatakan penggunaan bahasa Melayu ni haruslah diutamakan, pengutamaan, bukannya pengharaman. Jadi bahasa-bahasa lain boleh diguna pakai, tapi bahasa Melayu ni haruslah lebih tinggi tarafnya berbanding bahasa-bahasa asing. Seterusnya, pandangan beliau dalam aspek media masa kini. Bidang penyiaran terutamanya seperti radio, televisyen dan sewajarnya haruslah diberi arahan yang tegas tentang dasar penggunaan bahasa Melayu dalam penyiaran agar sistem radio atau televisyen di negara kita ini menjadi ejen kepada pembawa kepada bahasa Melayu ke negara luar. Jadinya bila media masa menggunakan bahasa Melayu sebagai medium komunikasi atau perantaraan diorang, jadi bila orang luar tengok kita menggunakan bahasa Melayu, jadi orang tengok bahasa Melayu tu tinggi di mata rakyat kita sendiri. Seterusnya, pandangan beliau dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri di peringkat universiti. Kalau kita tengok sekarang, kebanyakan universiti lebih memilih untuk pelajar-pelajar mereka mempelajari bahasa Inggeris. Ada setengah-setengah subjek memang sepenuhnya diajar dalam bahasa Inggeris. Itu menyebabkan pelajar-pelajar ni berasa bahasa Melayu ni tak penting bagi mereka. Mereka harus menguasai bahasa Inggeris untuk berada di universiti tersebut. Bahasa Melayu dalam aspek pengajian dan pembelajaran bagi memastikan bahasa kebangsaan tidak dipinggirkan dalam perubahan masa. So, bahasa Melayu ni penting di peringkat universiti agar generasi muda kita tidak membelakangkan bahasa Melayu. Pendapat beliau, apabila universiti menganggap bahasa Inggeris itu sebagai bahasa akademik untuk tujuan dinilai, ia
tanpa disedari telah merendahkan nilai bahasa Melayu itu sendiri sebagai bahasa ilmu, sedangkan penegasan yang dikejar itu sebenarnya oleh syarikat yang berasaskan keuntungan sahaja. Macam diorang menggunakan bahasa Inggeris ni sebagai daya penarik untuk pelajar-pelajar minat untuk belajar tempat di universiti mereka. Jadi pihak universiti perlulah menggunakan menunjukkan dengan jelas usaha mereka untuk memertabatkan bahasa Melayu. Mereka harus menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama yang diajar di universiti mereka, seperti bagi subjek-subjek sejarah, subjek yang melibatkan sejarah ataupun subjek-subjek yang melibatkan ekonomi, mereka lebih menggunakan bahasa Melayu sebagai medium pengajaran. Seterusnya, bahasa Melayu dalam sistem bahasa Melayu dalam pendidikan bahasa Melayu. Kalau kita tengok sekarang ni, banyak isu bahasa Melayu telah timbul. Antara isu yang kita biasa dengar ialah isu sebilangan pendidik itu sendiri kurang jelas dengan diglosia yang seharusnya menjadi kayu ukur dalam penentuan ketepatan bahasa. Ini pendapat daripada Datuk Awan Sarian sendiri, di mana berlakunya pencampur bauan antara bentuk bahasa yang rasmi dengan bahasa basahan, ya, baik dalam hal kosakata, tata bahasa, sebutan, masih menjadi fenomena yang agak nyata kerana masih lagi terdapat segelintir guru atau murid tidak dapat membuat garis panduan pemisah di antara bahasa Melayu dengan bahasa basahan dalam komunikasi, terutamanya semasa proses PDPC. Mereka masih menggunakan bahasa campuran, di mana mereka mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa basahan atau bahasa percakapan seharian mereka dalam proses PDPC. Ini antara masalah yang boleh kita tengok dalam sistem pendidikan kita kini. Yang pertama ialah masih banyak lagi ayat-ayat yang tidak karuan pembinaannya oleh subjek dan predikat dia tidak padu. Berlakunya pencampuran subjek dan predikat. Yang kedua ialah penggunaan ayat pasif yang bercampur aduk, antara yang menerapkan rumus ayat pasif diri pertama, ayat pasif diri kedua dengan merumuskan ayat pasif diri ketiga. Yang ketiga ialah masalah kekeliruan penggunaan imbuhan yang betul, seperti penggunaan imbuhan apitan kan, i dan lain-lain lagi imbuhan, di mana pelajar atau guru salah memilih imbuhan dalam proses PDPC. Yang keempat ialah kekeliruan tentang penggunaan variasi bahasa iaitu sama ada meng atau meng. Ada setengah guru dia mengalami masalah untuk membezakan imbuhan mana yang seharusnya yang mereka guna. Seterusnya, pendapat beliau akui bahawa memang ada beberapa aspek khusus yang masih belum mencapai tahap kebakuan yang lebih tinggi. Dia juga menyuarakan pendapat pentingnya para pendidik untuk mempunyai penguasaan sistem bahasa untuk diterapkan dalam pengajaran kepada anak-anak kita. Sesudah lebih setengah abad, sistem pendidikan kita ni sistem pendidikan negara kita ni berlangsung yang merdeka. Sewajarnya aspek-aspek dalam asas sistem bahasa haruslah menepati asas yang sepatutnya. Tidak berlaku seperti kesalahan imbuhan, tidak berlaku pencampuran antara bahasa rasmi dan bahasa basahan.
Seterusnya untuk pelajar, beliau berpendapat anak didik itu sendiri perlu memantapkan penguasaan sistem bahasa mereka sendiri dan perlu sentiasa disedarkan tentang pentingnya penguasaan ragam bahasa rasmi di sisi ragam bahasa rasmi, ragam bahasa basahan, supaya mereka ni tidak menggunakan ragam bahasa yang salah di tempat-tempat rasmi. Contohnya kalau dalam pembelajaran, sepatutnya mereka menggunakan ragam bahasa yang rasmi, tak boleh menggunakan ragam bahasa basahan, ragam bahasa percakapan seharian. Sepatutnya guru pun lebih menggunakan ragam bahasa rasmi agar menjadi contoh kepada pelajar mereka untuk lebih menggunakan bahasa Melayu yang betul semasa PDPC. Seterusnya, pendapat beliau dalam bahasa Melayu dalam sektor kerajaan, di mana kerajaan ini telah mengadakan satu program, iaitu program Bahasa Melayu ABM yang dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, yang merupakan salah satu daripada banyak inisiatif yang dirancang untuk mengisi keperluan nilai kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa ilmu dan bahasa dalam pelbagai bidang ketemadunan di negara-negara lain, di negara-negara ni. Jadi ABM ni dijalankan untuk memastikan bahasa Melayu ni sentiasa diguna pakai dengan cara yang betul dalam sektor-sektor yang melibatkan negara. Dalam Perkeliling Bilangan 9 2011 berjudul Perpaduan Penggunaan Bahasa Kebangsaan dalam Perkhidmatan Awam, dia telah menetapkan bahawanya para penjawat awam ni, khususnya bagi penjawat awam yang berbangsa Melayu, mereka harus menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi mereka, bahasa dalam proses dalam mesyuarat, contohnya dalam aktiviti yang melibatkan situasi rasmi. ABM pun telah bermula di pejabat DBP di Cawangan dan wilayah pada pertengahan 2012 sebagai projek rintis dan seterusnya dijalankan pada 22 hingga 26 April 2013. Tujuan ABM ni dilaksanakan adalah yang pertama, memberikan ulasan dan cadangan dalam upaya kita untuk mengukuhkan lagi bahasa Melayu dan mencadang plan tindakan atau plan susulan untuk memperluaskan dan memantapkan penggunaan bahasa Melayu itu selaras dengan perkara 6 dan perkara 7 dalam Akta DBP. Seterusnya, tujuan ABM ni adalah untuk menilai tahap penggunaan bahasa Melayu, iaitu sama ada bahasa Melayu ni digunakan dengan sepenuh-penuhnya atau bahasa Melayu digunakan bersama-sama dengan bahasa lain, atau bahasa Melayu ni tidak digunakan sama sekali dalam dokumen-dokumen audit, terutamanya melibatkan kerajaan. Ini antara ceramah yang telah dijalankan oleh Datuk Dr. Awan Sarian. Ini ceramah ni bertajuk Kedudukan Bahasa Melayu di China, yang telah diadakan pada tarikh 1 Disember 2019 pukul 2.30 petang hingga 4.30 petang, yang telah berlangsung di Dewan Pembangunan Siswa 1 Kompleks Cahaya Siswa. Syarahan ini adalah untuk lebih menumpukan perhatian kepada perkembangan pengajian bahasa Melayu di negara China sebagai salah satu fenomena penting dalam rangka memupuk kesefahaman antara dua tamadun di Asia.
Ia iaitu tamadun Melayu yang berusia kira-kira 2 alaf dan tamadun Cina yang berusia lebih kurang 5 alaf. 3 aspek penting yang dalam perkembangan semasa dan usul dan 3 aspek penting perkembangan pengajian bahasa Melayu di China dibincangkan melalui, iaitu aspek sejarah perkembangan semasa dan asal-usul pelantindakan. Sejarah awal hubungan tamadun bahasa Melayu dengan tamadun Cina telah berlangsung sejak sebelum Masihi dan menjadi amat nyata dalam zaman dinasti Tang dan beberapa dinasti berikutnya. Dan dengan dinasti Ming pada abad ke-15 menandai hubungan akrab tamadun Cina dengan tamadun Melayu melalui hubungan dengan Kesultanan Melaka. Perkembangan pengajian bahasa Melayu di China dikaitkan dengan upayaan kerajaan China mewujudkan Jabatan Bahasa Asing yang turut memasukkan bahasa Melayu, penyusunan kamus Dwibahasa Tarawa dan keupayaan pengembangan pengajian Melayu secara terancang dalam zaman moden. Antara pelantindakan yang dikemukakan termasuklah yang berkaitan dengan bidang peningkatan dan perluasan bidang ilmu, penyelidikan, penerbitan dan kegiatan yang perlu digerak melalui perancangan kerjasama secara bersepadu antara institusi-institusi pengajian Melayu di Malaysia dengan institusi-institusi ilmiah di China. Kajian ini telah dianjurkan oleh Bahagian Bahasa Melayu, Terjemahan dan Interaksi Pusat Pengajian Keilmuan Universiti Sains Malaysia USM. Seterusnya, ini antara anugerah yang telah diterima oleh beliau. Anugerah yang pertama ialah anugerah persuratan 10 tahun yang diterima di UKM. Yang kedua adalah hadiah penghargaan 2 dekad UPM. Yang ketiga adalah hadiah bahasa PLM Public Bank. Yang keempat ialah hadiah tinda kencana kategori makalah ilmiah DBP. Yang kelima adalah anugerah khidmat cemerlang DBP. Yang keenam adalah Kesatrian Nangkun Negara. Ini adalah salah satu jurnal yang telah kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji sebelum itulah, mengkaji tentang Datuk Awan Sarian. Kajian ini bertajuk Pemikiran Awan Sarian dalam Pemerkasaan Bahasa Melayu yang telah dilakukan oleh Siti Mahani binti Antrian. Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti pemikiran Awan Sarian berdasarkan karya beliau tentang pemerkasaan bahasa Melayu serta untuk menganalisis elemen pemikiran kritis dan kreatif beliau dalam memperkasakan bahasa Melayu. Kajian ini dilakukan di Universiti Putra Malaysia. Dan banyak lagi kajian oleh pengkaji-pengkaji yang sebelum ini mengkaji tentang pandangan beliau terhadap bahasa Melayu. Seterusnya kita teruskan pembentangan yang ketiga tentang pokok bahasa, iaitu Datuk Adi Badiuzzamanan. Dan di sini ada biodata ringkas. Nama penuhnya ialah Datuk Dr. Haji Adi Badiuzzamanan alias Badiuzzamanan Tuah. Lahir pada 15 Ogos 1951. Berasal dari Tatau Bintulu, berbangsa Melanau, dan isterinya Yang Berhormat Datuk Hajah Fatimah. Beliau mendapat pendidikan di sekolah rendah di Tatau Bintulu, sekolah menengah di Kolej Tengku Haji Pujang Miri, diploma pendidikan di Universiti Malaya,
Sarjana Muda Pendidikan Kurikulum Universiti Malaya pada tahun 1973, Sarjana Pendidikan Kurikulum Universiti Malaya pada tahun 1979, dan mendapat ijazah kedoktoran pengurusan pendidikan University Bristol UK pada tahun 1996. Antara sumbangan tokoh ini, beliau menerima darjah Jaksa Bati Sarawak pada tahun 1997 atas sumbangan beliau. Anugerah ini diberikan kerana perkhidmatan cemerlang dan teladan kepada negeri. Antara sumbangan-sumbangan beliau dalam bidang pendidikan, yang pertama, pernah menjadi pengarah peperiksaan Lembaga Peperiksaan Malaysia. Yang kedua, pengarah pendidikan Sarawak. Yang ketiga, pernah menjadi pengarah di Maktab Perguruan Batu Bintang. Dan yang keempat, guru bahasa dan kesusastraan Melayu. Seterusnya, sumbangan beliau yang kelima iaitu tutor di Fakulti Pendidikan UM. Yang keenam, pengetua di SMK Green Rock Kuching. Ketujuh, pernah menjadi pensyarah bahasa di Maktab Perguruan Batu Lintang. Ke-8, ketua pengarahan Ewa Murid Bahagian Sekolah KPM. Ke-9, ketua sektor pengurusan perkhidmatan pendidikan KPM. Ke-10, ketua penolong pengarah penyediaan sekolah JPNS. Yang ke-11, ketua penolong pengarah bahagian kurikulum JPNS. Dan 12, pernah menjadi pengarah pelajaran negeri Sarawak. Beliau bersara daripada Perkhidmatan Pendidikan Malaysia pada 15 Ogos tahun 2007. Dan ini merupakan antara jawatan yang pernah dipegang, melibatkan kebudayaan dan kesusastraan dan bahasa. Yang pertama, sebagai ahli Jawatankuasa Persatuan Bahasa dan Sastra Sarawak. Yang kedua, pengerusi Medan Teater Sarawak. Yang ketiga, ketua 1 Rumpun Seni Drama Sarawak. Yang keempat, pengasas dan ketua 1 Gabungan Persatuan Penulis Sarawak. Yang kelima, ketua 1 Persatuan Penulis Utara Sarawak. Kemudian kita tengok pula sumbangan yang masih diteruskan sehingga kini. Yang pertama, sebagai Presiden Kelab Peminat P. Ramlee Sarawak. Yang kedua, beliau masih lagi ahli Lembaga Swinburne Sarawak. Yang ketiga, ahli Majlis Penasihat Pendidikan. Yang keempat, ahli Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang kelima, sebagai pengarah Biro Perkhidmatan Pendidikan Islam Sarawak. Ini antara anugerah yang diterima oleh beliau. Pingat-pingat kebesaran serta pencapaian dalam bidang bahasa dan kesusastraan. Pencapaian dalam bidang bahasa yang pertama, Johan Pertandingan Menulis Sajak pada tahun 1974 dengan sajak yang bertajuk Piala Pungguk. Yang kedua, hadiah sastra kebangsaan. Tajuk sajaknya ialah Sajak Penagih Sepi pada tahun 1975. Seterusnya ialah hadiah sastra kebangsaan puisi pada tahun 2003, hadiah sastra Sarawak, hadiah aktivis Sarawak, dan hadiah sastra Sarawak. Dan ini merupakan antara makalah puisi saja yang pernah dihasilkan oleh beliau. Dan yang pertama kita tengok School Supervision Sarawak Experience pada tahun 2004. Yang kedua, Lagu Malam. Yang ketiga, Puisi Buat Mama. Yang keempat, Pensiarah Waktu. Kelima, Sajak Penagih Sepi, Sayang Sarawak, Puisi-puisi Kenyalang, Nyanyian Wow, Mengenyang Kedukaan, Salam Buat Cikgu, dan Pertemuan Haipak. Ini merupakan antara hasil karya beliau. Dan seterusnya kita tengok contoh buku artikel dalam pendidikan yang ditulis. Salah satu buku yang menyimpan jurnal beliau dalam dunia pendidikan yang telah dibentangkan
dalam seminar kepengetuaan kebangsaan yang kedua, iaitu buku yang bertajuk Mengurus Keuangan Sekolah. Buku ini sesuai dijadikan rujukan oleh pegawai pendidikan, pengetua, guru besar dan pelajar yang berada dalam bidang pendidikan. Buku ini membincangkan secara terperinci setiap aspek berkaitan dengan pengurusan keuangan sekolah. Seterusnya kita tengok kertas kerja dalam pendidikan. Beliau juga pernah menjadi panel penilai bebas tempatan baharu dalam kertas kerja yang bertajuk Kajian Semula Sistem Pendidikan Negara, Kementerian Pendidikan Malaysia pada Mei 2012. Kertas kerja ini punya 2 fasa, iaitu fasa 1 laporan penilaian sistem pendidikan negara dan fasa yang kedua pelan pembangunan pendidikan dan strategi pendidikan. Jadi, sumbangan beliau dalam dunia pendidikan ini sangat besar sejak dulu dan hingga kini. Okey, seterusnya dalam bidang penulisan, beliau mempelopori dan menggerakkan usaha mewujudkan pertandingan penulisan tahunan untuk guru-guru sejak lebih 25 tahun dan menghasilkan buku tahunan siri Cikgu. Buku tersebut merupakan antologi karya yang memenangi peraduan penulisan anjuran Jabatan Pelajaran. Peraduan ini penting untuk guru-guru yang ingin berkarya dan juga memulakan bidang penulisan mereka. Seterusnya kita tengok pula gerak kerja dalam bidang bahasa. Beliau merupakan seorang pemikir dan pencetus wujudnya sekolah seni di Malaysia. Dia juga merupakan perancang dan pengubah perangkap penubuhan sekolah rendah dan menengah agama di Sarawak. Dalam bidang bahasa dan penulisan ini, beliau seorang penyair, dramatis dan pengkaji budaya serta sastra. Jadi setakat ini sahajalah untuk tokoh kita yang ketiga. Assalamualaikum. Saya teruskan dengan tokoh yang keempat dalam tokoh kita tentang perancangan bahasa, iaitu Datuk Jamdin Buyung. Ini adalah tokoh yang saya maksudkan, Datuk Jamdin Buyung. Okey, mari kita kenali dengan lebih rapat siapakah beliau. Okey, dilahirkan pada 5 September 1946 di Kutantan. Beliau menerima pendidikan awal di Government Primary School Bad Hill pada tahun 1950 hingga 1959. Sebab itu beliau melanjutkan pelajaran di Sabah College. Okey, namun disebabkan masalah tertentu, beliau mengambil keputusan untuk berhenti dari Sabah College. Bagaimanapun, berbekal tekad yang tinggi, beliau menyambung pelajaran dengan menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia secara persendirian melalui qualifying test dan mendapat secara persendirian keputusan yang cemerlang. Selepas itu beliau melanjutkan pengajian melalui pos di Writing School, England, dan jurusan beliau ialah kewartawanan. Okey, sekarang kita lihat latar belakang kerjaya Datuk Jamdin Buyung ya. Okey, 1960 pada awal kerjayanya beliau bekerja sebagai wartawan dan penolong editor Melayu di Sabah Times. Selain itu, Jamdin juga menjadi jurihebah radio dan pembaca berita di Radio Television Malaysia RTM Sabah. Beliau merupakan pengasas kepada siaran radio dalam bahasa Bajau di RTM ketika itu. Okey, pada tahun 1969 dalam bidang kewartawanan, beliau pernah menjawat jawatan penolong ketua editor Melayu dan ketua editor di Sabah Times, iaitu sebelum beliau bertukar jawatan sebagai wartawan dari ketua editor Melayu di antara Daily Express di akhbar Daily Express Daily Express. Pada Mei 1970, beliau meninggalkan jawatannya dan menyertai Perkhidmatan Awam Negeri. 1977, Datuk Jamdin diberi kepercayaan sebagai penterjemah
Setiausaha dan akhirnya Ketua Biro Bahasa Malaysia di Jabatan Ketua Menteri. Okey. Februari 1980, beliau telah dilantik menjadi Setiausaha Lembaga Peperiksaan Awam Negeri Sabah. Sepanjang memegang jawatan berkenaan, beliau telah berjaya merancang, menggubal dan melaksanakan format kertas soalan bahasa Inggeris kepada format bahasa Melayu dalam semua peperiksaan perkhidmatan awam Sabah pada ketika itu. Okey, 1981 beliau dilantik sebagai Ketua Penolong Biro Bahasa Malaysia dan berjaya mengembangkan bahasa Malaysia di Sabah sehingga kemuncaknya. 1981 beliau dilantik sebagai Ketua Penolong Biro Bahasa Malaysia dan berjaya mengembangkan bahasa Malaysia di Sabah. Okey, seterusnya beliau dilantik menjawat jawatan Pengarah Muzium Sabah pada tahun 1994. Okey, 1996, Datuk Jamdin berjaya dilantik menjadi Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, merangkap Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah. Pada tahun 2000, beliau dilantik sebagai Setiausaha Akhbar kepada Ketua Menteri di Jabatan Ketua Menteri. 2001, beliau dilantik pula menjadi Pengarah Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah. Dan di atas kehendak kerajaan negeri, walaupun pada masa itu beliau telah memasuki usia persaraan 55 tahun. Setahun kemudian, beliau dilantik sebagai Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di bawah perkenan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Beliau menjadi Ahli SPR sejak tahun 2002 hingga 4 September 2012. Okey, dia bolehlah digelar sebagai pahlawan bahasa dan aktivis warisan dan sejarah pilihan raya. Okey, sekarang kita lihat pula apakah karya yang menonjolkan Datuk Jamdin Wiyung. Okey, buku Rona Bahasa Kita tulisan Datuk Jamdin Wiyung telah dipilih sebagai pemenang anugerah Buku Umum Terbaik 2017 oleh Ketua Menteri Sabah. Okey, apa yang menarik tentang buku tersebut ya kawan-kawan? Okey, buku beliau mengisahkan tentang pengalaman dan perjuangan penulis dalam mendaulatkan bahasa kebangsaan serta perjuangan penulis dalam mendaulatkan bahasa kebangsaan. Dan dalam buku tersebut, beliau menceritakan tentang usaha meningkatkan dan memperluaskan penggunaan bahasa Melayu di Sabah dan Sarawak. Okay. Selain itu, kandungan buku ini turut merangkumi masalah wacana dan jalur simpang siur, pencapaian serta pelbagai rencah persoalan bahasa kebangsaan. Okey, fokus sentuhan Jamdin banyak mengaitkan kedudukan bahasa kebangsaan di Sabah dan sedikit di Sarawak sebagai gambaran pertalian akrab bahasa kebangsaan di antara rakyat Sabah dan Semenanjung dengan rakyat di Semenanjung Malaysia. Perbincangan dan persoalan yang dibangkitkan tentang isu-isu bahasa beserta contoh-contoh kesalahan penggunaan bahasa Melayu ini berdasarkan pemerhatian kritis beliau yang pernah bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan dasar dan mengembangkan bahasa kebangsaan. Di samping pengalaman dan mengendalikan seminar dan bengkel penataran bahasa. Okey, buku Rona Bahasa ini sesuai dibaca oleh pelbagai lapisan masyarakat dalam usaha menjadikan bahasa kebangsaan sebagai tiang seri dan rona peradaban dalam tamadun bangsa. Okey, buku Rona Bahasa ini juga merupakan antara 5 buku harisan tulisannya dan tempoh 2 bulan ketika itu ketika Datuk Jamdin menyiapkan buku tersebut, dia bertarung dengan penyakit jantung yang dihadapinya. Okey, sekarang kita lihat sebuah jurnal yang bertajuk Semiotic Analysis in 1967, Jamdin Wiyung's Political Cartoon. Okey, dalam jurnal ini telah membincangkan tentang Okey, penyelidikan ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu sosial dengan lebih terperinci dalam karya editorial
Jamdin Buyung yang diletakkan di Akhbar Sabah Time pada tahun 1967. Okey, untuk pengetahuan semua, Datuk Jamdin Buyung ini mempunyai kemahiran seni lukis yang cukup berbakat ya. Dan dia mempunyai kemahiran untuk melukis kartun. Okey, dalam kajian yang telah dilakukan ini, okey, kartun yang dihasilkan dalam akhbar adalah rekod peradaban dan yang penting kerana ia menggambarkan kejadian komuniti pada masa itu yang merupakan rakaman peristiwa kehidupan di dalam masyarakat. Okey, sosial. Okey, institusi sosial masyarakat kadang-kadang menghadapi masalah kehidupan dan konflik dalam diri mereka memerlukan arahan seperti teguran, nasihat secara tidak langsung. Okey. Kajian ini telah menggunakan pendekatan teori semantik visual oleh Charles Sanders untuk menjelaskan makna yang membawa kepada nilai sebagai pengajaran dan bimbingan. Okey, kajian ini membuktikan bahawa pengeluaran kartun dalam perwakilan atau penggunaan simbolik oleh pelukis membuat pernyataan kritikal lucu, tajam atau sarkastik. Okey, tujuannya adalah untuk menyampaikan mesej, nasihat dan pengajaran kepada masyarakat yang bergantung pada nilai positif. Okey, ini adalah contoh gambar karikatun yang dilukis oleh Datuk Jamdin Buyung dan telah dimuatkan di dalam akhbar pada ketika itu ya. Okey, Raja Kartun Editorial Jamdin Buyung di Sabah Time 1967 daripada Sumber Sabah. Okey. Kartun ini menggunakan 4 watak kartun. Watak lelaki dan perempuan pertama adalah pasangan suami isteri antara 50 hingga 60 tahun. Orang Melayu dan Muslim, manakala watak lelaki dan perempuan adalah belia dan belia pada tahun 20-an yang menjadi pasangan yang bercinta. Okey, kartun editorial ini mempunyai pernyataan yang tajam kepada masyarakat ketika itu. Walau bagaimanapun, Datuk Jamdin menggunakan gayanya sendiri dalam memasukkan unsur humor atau jenaka yang boleh menarik pembaca. Okey, dalam hal ini, sebenarnya kartun ini mempunyai tanggungjawab yang besar kepada masyarakat untuk mendidik kanak-kanak dari kecil hingga dewasa. Okey, undang-undang Islam mendakwa bahawa ibu bapa perlu mematikan anak mereka dengan teliti, terutama pada masa tamyiz dan dewasa. Daripada Abdullah Nas 1988. Okey. Antara perkara-perkara penting yang perlu diperiksa oleh ibu bapa termasuk mereka yang beramal mesra di antara mereka, di mana mereka pergi dan apa yang mereka lakukan. Okey. Okey, sampai itu faktor hiburan merupakan sebahagian daripada belia yang terjebak dalam dunia cinta ini. Okey, dalam hal ini kartun editorial yang diterbitkan di Akhbar Tempatan Sabah memainkan peranan penting dalam menonjolkan isu sosial masyarakat untuk mendidik pembaca menjadi lebih sensitif terhadap sensitiviti masyarakat setempat. Secara tidak langsung, kesan lukisan kartun oleh Dr. Jamdin Buyung ini telah memperlihatkan sumbangannya kepada pembangunan komuniti di Sabah untuk menjadikan nilai tamadun yang paling berharga di negara ini. Okey, ini lagi kartun editor Jamdin Buyung dalam Sabah Times 1997. Okey. Beliau sangat berminat melukis karikatur yang menyentuh isu pergolakan politik. Okey, serta polisi luar antarabangsa dan serantau, seperti hal yang berkaitan dengan dasar luar Presiden Sukarno dengan Malaysia, Presiden Macapagal dengan isu Sabah serta politik tempatan berkaitan Tun Datuk Mustafa dan Datuk Donald Stephen. Okey, ini kartun nampak macam kartun tapi sebenarnya ada sindiran politik di sini ya. Okey, ni dia. Okey, kesimpulan yang dapat saya rumuskan daripada tokoh-tokoh yang kita bincang kat tokoh perancang bahasa yang telah kumpulan kami bincangkan sebentar tadi ialah dalam usaha memperkaya istilah dalam bahasa Melayu untuk menjadikannya berupa bahasa ilmu moden, ribuan pakar dalam ratusan bidang yang kesemuanya merupakan aset negara telah dan sedang terlibat secara intensif melakukan pengubalan istilah dan menyusun glosari dan kamus istilah serta mengembangkannya dalam kuliah mereka di institusi pengajian tinggi dan juga dalam pengurusan institusi profesional masing-masing.
sumbangan tokoh-tokoh yang kumpulan kami bicarakan tadi adalah sangat besar dalam usaha untuk mendaulatkan dan memartabatkan bahasa Melayu. Okey, sekian, terima kasih.